Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yatim, kemudian aku lindungi perjalanan hidup kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa petunjuk, kemudian aku tunjukkan jalan hidup kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yang tidak ada apa-apa harta benda, kemudian aku mudahkan jalan hidup kamu? Cuma aku nak pesan pada kamu, fa ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yatim jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang minta-minta jangan sekali-kali kamu herdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan setiap nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan dalam hidup kamu, kamu sebut-sebutlah tanda kamu syukuri nikmat tersebut. Yang dihormati pengerusi majlis, yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, imam, para asatizah muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah, kerana panjangnya umur yang Allah bagi pada kita ni, sampai kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk berada dalam bulan Rabiul Awal ini. Bulan yang kita tahu bulan ini merupakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bulan ini juga merupakan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini merupakan bulan yang alim ulama jadikan untuk kita sama-sama ingat, mengingati tentang seorang batang tubuh manusia yang telah dijadikan oleh Allah sebaik-baik kejadian di atas muka bumi ini. Tak ada lah yang disebut dengan kejadian yang lebih hebat yang Allah jadikan atas muka bumi ini kecuali yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar untuk kita nak sebut tentang jasad dia tu, tidak, tetapi di antara benda yang besar yang perlu kita ingat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Mulianya hidup ini bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula tunjuk pada kita jalan hidup yang sebenar. Jalan hidup ini bukan sekadar nak suruh kita hidup di dunia saja, tidak. Tapi Rasulullah mari, Rasulullah datang di saat mana manusia ni dipanggil zaman jahiliyah. Zaman dalam keadaan manusia tak tahu apa-apa tujuan hidup ni nak ke mana. Lalu Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad ini nak tunjuk jalan hidup. Hidup ni bukan sekadar untuk nak hidup di dunia saja, tidak. Tetapi Rasulullah diajar supaya bagaimana nak bimbing manusia untuk hidup dalam kubur nanti. Bila kita mati, masuk dalam kubur, diajar lagi. Lepas pada mati, hidup balik dalam kubur. Kemudian lepas pada kita hidup dalam kubur,
Bukan sekadar kita hidup dalam kubur. Kita kena makan, kena minum, kena hidup dalam keadaan diberi nikmat dalam kubur. Jangan hidup dalam kubur untuk diazab, tidak. Tetapi hidup dalam kubur untuk dapat nikmat. Demikian juga lepas pada kita hidup dalam kubur, bangun balik di padang mahsyar. Bila kita bangun di padang mahsyar, diajar supaya kita selamat di padang mahsyar. Kerana lepas pada kita mati masuk dalam kubur, tidak berakhir dengan mati masuk dalam kubur saja, tidak. Lepas pada itu kena bangun balik, bangun di padang mahsyar. Bila bangun di padang mahsyar, kita kena hidup balik di padang mahsyar. Bila kita hidup di padang mahsyar, jangan kita kena azab, jangan. Tapi kita bangun di padang mahsyar biar kita dapat nikmat. Nikmat di padang mahsyar yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada kita hidup di alam, di padang mahsyar, diajar lagi untuk hidup lagi dalam satu tempat yang kita kena sampai dalam hidup kita, yang disebut dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ataupun na'udzubillah min zalik, kalau sekiranya kita tak betul jalan hidup kita, kita akan terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu agama yang boleh cerita benda demikian kecuali Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mari Rasulullah mula ajar cara hidup. Nak hidup ni jangan sekadar hidup di dunia saja, jangan. Tetapi kena hidup dalam kubur, kena hidup di padang mahsyar, kena hidup yang namakan dengan dalam syurga Allah. Hidup dalam syurga Allah, bagaimana nak hidup dalam syurga Allah, diajar oleh seorang pemuda yang lahir di saat itu yang disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu alim ulama, bila mari zaman-zaman kita ni, bila sampai zaman-zaman akhir semakin jauh, alim ulama jadikan tarikh-tarikh tertentu untuk diingatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak diingatkan dalam hidup kita ni, nescaya kita akan hidup di dunia ni jadi hanyut. Kita tak tahu jalan hidup kita ni sebenarnya nak ke mana. Yang menyebabkan alim ulama jadikan tarikh masuk bulan Rabiul Awal, ingatkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam bulan Muharram, ingatkan tentang Ma'al Hijrah. Masuk dalam bulan Rejab, ingatkan tentang Isra' Mi'raj. Masuk dalam bulan-bulan apa sahaja bulan Islam, diingatkan dengan peristiwa. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak jumpa tarikh-tarikh sebegini untuk sambutan sebegini. Kalau kita hidup zaman Rasulullah. Tapi oleh kerana semakin lama kita hidup, semakin jauh, kita ni kalau tak diingatkan dengan peristiwa macam ni, hanyutlah dalam hidup kita. Hanyut ni, dia panggil kita ni mula tak tahu sebenarnya kita ni hidup ni untuk apa. Untuk makan minum ke, tidur bangun saja ke, untuk apa sebenarnya dalam hidup kita. Lalu alim ulama ingatkan, masuk dalam bulan Rabiul Awal, ingat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh bukan ingat pada jasad Rasulullah itu saja, tidak. Tetapi nak suruh kita ingat benda apa yang Rasulullah baru dalam hidup ni. Dalam hidup ni benda apa yang Rasulullah bersungguh-sungguh sangat, sampai mati-mati sahabat, dipanggil gelaran syahid, sampai peringkat belanja harta benda, keluar segala masa tenaga untuk digunakan untuk apa dia dalam hidup mereka. Sehingga kan mereka sanggup memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka sanggup buat korban dalam hidup mereka dengan tujuan untuk mendapat yang disebut dengan akhirat Allah yang baik dalam hidup. Yang ni yang kita kena faham dalam hidup. Sambut Rasulullah ni bukan sekadar dengan kita duduk cerita tentang batang tubuh Rasulullah, cerita tentang lenggok jalan Rasulullah, bukan sekadar itu. Tetapi bila kita sebut Maulidin Nabi, sambut kelahiran Rasulullah, kita mula bayang dalam hidup kita ni, kita ikut tak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Boleh tak waktu mana kita mati masuk dalam kubur kejap lagi, masuk je dalam kubur, kita akan ditanya tentang Rasulullah. Boleh jawab tak di waktu mana kita dalam kubur sekejap lagi? Bila tunjuk saja wajah Rasulullah,
Bila tunjuk saja wajah Rasulullah, kita akan boleh jawab tak? Bila ditanya, man hadzal rajul? Siapa lelaki ni dalam hidup kami? Kita boleh jawab terus, hadza nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh jawab terus. Bila kita bangun di padang mahsyar, kita boleh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sampai ke yang disebut dengan kita sampai nak masuk dalam syurga, kita boleh duduk sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni baru betul kita menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Tapi kalau kita sampai peringkat masuk dalam kubur je, tiba-tiba kita tak boleh jawab tentang Rasulullah. Masuk dalam kubur je, tenganga-nganga mulut kita. Tak boleh nak jawab tentang Rasulullah. Bangun di padang mahsyar, tak tahu siapa yang kita nak cari. Nak cari siapa dia yang kita bangun di padang mahsyar, kita nak cari siapa? Waktu mana kita berada di padang mahsyar? Ataupun bila kita masuk, kita nak melalui titian sirat, tiba-tiba kita tak boleh tunggu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sia-sialah kita hidup atas dunia. Sia-sia, tak ada manfaat langsung kita hidup atas dunia. Kerana apa dia? Kerana Allah jadikan hidup atas dunia ni kerana Nabi lah, kerana Muhammad lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menyebabkan kita ada atas dunia ni. Tapi kalau sekiranya kita tak dapat Rasulullah, maka di waktu ini tak ada manfaat langsung kita hidup di atas dunia ini sendiri. Satu, alim ulama jadikan peristiwa sebegini, bila kita duduk sebegini menjadi penting. Jangan kita ingat bila sambut maulud ini sekadar untuk memenuhi jadual-jadual bulanan saja, tidak. Tapi kita kena faham, bila sambut saja maulud, kita kena nampak terus belakang kita ni ada tak tanggungan sama dengan apa ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita nak kira sambut kelahiran Rasulullah, nak kira sambut kelahiran Rasulullah ni, bukan kita orang yang pertama yang menyambut kelahiran Rasulullah. Kalau kita baca dalam sejarah lah, dalam sejarah umat manusia ni, yang sambut Rasulullah ni, ulama-ulama sebut yang pertama yang nak sangat Rasulullah datang ni, yang pertama di kalangan puak-puak Yahudi. Yahudi dia berdoa supaya datang Nabi akhir zaman. Tapi kita jangan jadi macam Yahudi, jangan. Yahudi dia berdoa minta Nabi akhir zaman ni mari. Rasulullah ni datang, Nabi akhir zaman. Mereka minta doa. Bila malam kelahiran Rasulullah, mereka nampak tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak lahirnya Nabi akhir zaman. Gugur bintang-bintang di langit. Bila nampak gugur bintang-bintang di langit, orang budak-budak muda di kalangan mereka ni bergegah turun, bagi tahu pada rahim mereka, absyir ya Yahud, absyir ya Yahud, kabar gembira wahai puak Yahudi, kabar gembira wahai puak Yahudi, telah datang dah di kalangan kita ni Nabi akhir zaman yang kita berdoa selama ni. Kita berdoa lama dah minta Nabi akhir zaman ni mari. Kenapa mereka berdoa? Kerana mereka perang dengan puak Aus dan juga Khazraj. Mereka perang dengan orang-orang Arab sebelum daripada mereka perang, mereka kalah. Perang, mereka kalah. Bila mereka perang, mereka kalah. Mereka kata kalau datang Nabi akhir zaman, nescaya Nabi akhir zaman akan tolong kita dan menyelamatkan kita daripada yang dinamakan dengan puak-puak mereka tersebut. Lalu mereka berdoa. Malam kelahiran Rasulullah datang, mereka nampak lahirnya Nabi akhir zaman. Bila mereka bagi tahu pada rahim mereka, tanda-tanda Nabi mari itu ada dah. Tanda-tanda datangnya Nabi ni ada dah. Dia kata, rahim mereka kata, cuba cari siapa yang melahirkan anak semalam. Kalau ada tanda-tanda tu, cari di kalangan kita siapa yang melahirkan anak semalam. Bila sebut saja begitu, mereka cari. Cari siapa yang melahirkan anak semalam di kalangan mereka. Cari-cari, didapati tidak ada seorang pun di kalangan orang Yahudi yang melahirkan anak pada malam kelahiran Rasulullah. Malam tersebut Allah matikan keturunan Bani Israel. Allah tutup keturunan Bani Israel. Tak ada seorang pun yang melahirkan anak malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tak ada seorang pun yang melahirkan anak, mereka bagi tahu pada di kalangan mereka tersebut, Nabi akhir zaman lahir tapi bukan di kalangan kita. Lalu rahib mereka kata apa dia? Dia kata mesti Nabi ni selain daripada kita, dia akan jadi musuh pula pada kita. Dia akan jadi musuh pada kita. Siapa yang berjaya tangkap Nabi tersebut, jumpa dengan Nabi akhir zaman ni, tangkap dia, bunuh terus Nabi tersebut. Jangan biarkan Nabi itu hidup. Kalau berjaya Nabi itu hidup, nescaya menjadi ancaman pada agama kita pula.
Ini di kalangan mereka tersebut, mereka sebut demikian. Yang menyebabkan mereka cuba bunuh Rasulullah. Cari untuk nak bunuh Rasulullah. Nak bunuh Rasulullah ni, cuba kita baca sejarah. Yahudi cuba bunuh Rasulullah ni sejak zaman dahulu sampai hari ni tak berhenti lagi cuba bunuh orang Islam ini sini. Tak berhenti Yahudi cuba bunuh kita. Sejak zaman Rasulullah lahir sampai hari ni Yahudi nak bunuh kita ni berulang kali cara nak bunuh. Nak bunuh Rasulullah. Sampai hari ni kita jadi pelik kan. Kenapa Yahudi bersungguh-sungguh sangat pergi ke Palestin, ambil tanah di bumi Palestin? Kenapa Yahudi bersungguh sangat masuk dalam negara-negara umat Islam, nak hancurkan orang Islam? Kenapa Yahudi bersungguh sangat? Kerana dendam lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dendam lahir Rasulullah ni sampai hari ni tak berhenti lagi dendam. Tak berhenti lagi ni. Sampai Allah istihar terus. Dalam Quran Allah sebut, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah istihar. Orang Yahudi, orang Kristian tak akan reda pada kamu. Dalam hidup kamu mungkin letak dalam badan kamu, letak dalam badan kamu start daripada Nabi lahir itu, orang Yahudi, orang Kristian tak akan reda pada kamu. Sehingga bila? Sehingga kamu ikut cara hidup mereka tersebut. Selagi mana kamu tak hidup dengan cara hidup mereka, mereka tak akan berhenti untuk menyerang kamu. Hatta tattabi'a millatahum. Allah sebut demikian. Sehingga Allah tak sebut hatta tadkhulu dinahum, sehingga kamu masuk agama mereka. Allah sebut apa dia? Hatta tattabi'a. Kamu tak berubah agama pun tak apa, tapi perangai hidup kamu macam Yahudi. Perangai makan minum kamu macam Yahudi. Kehidupan kamu macam Kristian. Cukuplah dalam hidup demikian, cukup dalam hidup kamu demikian. Yahudi cuba bunuh Rasulullah ni berkali-kali. Para hadis kan baca dalam sejarah, dia cuba bunuh Rasulullah waktu mana Rasulullah kecil. Rasulullah masih lagi dalam keadaan yang Rasulullah pergi ke Syam bersama dengan Abu Talib. Waktu mana sampai di Syam tu, ada seorang padri Kristian tengok Rasulullah berjalan. Cara Rasulullah berjalan tu, padri Kristian tu nampak tu, dia berjalan pegang terus tangan Rasulullah. Pegang tangan Rasulullah tu, selak baju Rasulullah. Bila selak baju Rasulullah tu, nampak tanda khatamun nubuwah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nampak tu, dia pun turun baju Rasulullah cepat-cepat. Dia sebut terus pada Abu Talib, bawa balik budak ni. Budak ni Yahudi sedang cari ni. Kalau berjaya ditangkap oleh Yahudi, nescaya budak ni akan dibunuh. Budak ni akan dibunuh. Abu Talib baru sampai je di bumi Syria tu. Bila baru sampai tersebut, Abu Talib kemah-kemah barang, Rasulullah tengok Yahudi masuk dalam biara mereka, masuk dalam tempat mereka beribadah ni. Bila Yahudi masuk dalam biara ni, ramai tu masuk ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk juga. Rasulullah ni masuk, nyelik tengah-tengah Yahudi ni masuk. Bila Rasulullah masuk, tiba-tiba terpadam terus lilin-lilin yang dinyalakan dalam biara Yahudi. Lilin api yang dihidupkan dalam biara tu mapuh satu-satu. Dalam keadaan terpadam satu-satu. Bila terpadam satu-satu ni, lilin-lilin tersebut, angin tak ada, ribut tak ada. Tiba-tiba terpadam satu-satu lilin tersebut. Masing-masing jadi pelik. Dan kalau kita tengok dalam agama selain daripada Islam kan, dia pasang lilin kan. Pasang lilin dalam agama mereka. Buddha pasang lilin, Kristian pasang lilin, Yahudi pasang lilin, Hindu pasang lilin. Pasang lilin. Lilin ni simbol peribadatan di kalangan mereka tersebut. Mereka ni kalau nak rasa sedih, pasang lilin. Kalau nak tunjuk rasa gembira, pasang lilin. Sambut hari lahir, pasang lilin juga. Orang Melayu kita pun tiru juga. Orang Terengganu ni pun tiru juga. Pasang lilin atas kek dia panggil. Pasang lilin atas kek tu kan. Kena umur 72 tahun, 72 batang lilin. Sembuh lilin orang tua ni. Nak padam api ni, nak padam lilin tu, otak 72 batang atas kek ni sendiri. Dah tahu dah nak padam, buat apa cucuh? Dah tahu dah nak padam lilin kan. Buat apa kita hidupkan api? Hidupkan api atas kek tersebut untuk apa? Dah tahu dah nak embuh. Tak payah pasanglah lilin. Tak payah pasang terus, senang je. Tak payah hidupkan api. Dah tahu dah nak embuh. Kan orang kita kan bawa kek tu. Bawa tu letak lilin atas tersebut. Hidup api ni, jaga api.
Kenapa tiru ni? Tiru siapa ni? Tiru dalam sejarah Rasulullah masuk dalam biara Yahudi. Tiba-tiba terpadam lilin ni satu demi satu. Cuma alim ulama sebut tak jadi masalah. Tidaklah kata jadi ibadah, tidaklah kata jadi salah, tidak, boleh, tak jadi masalah pun. Cuma sejarah mana yang padamkan lilin ini? Sejarah Rasulullah masuk dalam biara Yahudi, tiba-tiba terpadam lilin. Padam lilin ni, bila terpadam saja lilin tersebut satu demi satu, terpadam lilin-lilin tersebut, bangun. Orang tua di kalangan mereka sebut bangun dalam majlis tu, telah masuk dalam majlis kita Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman masuk dah dalam majlis kita. Aku baca dalam kitab aku dahulu, katanya seorang ketua biara mereka tersebut, dia kata dalam kitab dahulu sebut akan masuk Nabi akhir zaman dalam majlis Yahudi. Tiba-tiba api-api terpadam di waktu itu. Lalu di waktu ini telah terpadam satu demi satu tadi. Siapa yang boleh mengenali Nabi di kalangan kita ni, tangkap dan bunuh terus Nabi tersebut. Cuba bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kali yang pertama, Rasulullah ditarik oleh Abu Talib, selamat kali yang pertama. Kali yang kedua cuba bunuh Rasulullah. Cuba bunuh Rasulullah. Yahudi ni dibuat kajian terhadap Nabi akhir zaman. Kita ni pernah tak buat kajian Nabi ni minat pakai baju warna apa? Pernah tak kita buat kajian cara Nabi berjalan macam mana? Pernah tak dalam hidup kita ni buat kajian Nabi Muhammad ni dia minat bagaimana? Kerja dia apa dia? Yahudi buat kajian. Orang Yahudi buat kajian. Zaman Rasulullah tu dia buat kajian dah. Nabi akhir zaman ni minat makan daging kambing. Daging kegemaran Nabi yang Rasulullah minat makan daging kambing. Cuma orang Melayu kita je tak boleh. Orang Melayu kita ni sebut nama kambing pun terletang dah. Kadang-kadang kita sebut nama daging apa ni? Daging kambing. Oh tak boleh, darah tinggi dia sebut. Darah tinggi tu. Tak ada makan lagi darah tinggi dah. Nak sebutnya kita ni, kerana lamanya kita ni diasap dalam pemikiran kita ni, daging kambing naik darah, daging kambing naik darah. Padahal daging kambing ni daging yang jauh lebih baik daripada daging lembu. Disebut dalam kitab, disebut demikian. Satu Rasulullah minat makan daging kambing. Akhir-akhir ni je orang Melayu kita dah mula minat dah. Bila kita sebut daging kambing ni daging sunnah Nabi, Rasulullah suka makan daging kambing. Yahudi dia tahu Rasulullah minat makan daging kambing. Seorang perempuan dia ambil daging kambing, dia perak daging kambing dengan racun. Dia panggang daging kambing tu, dia bakar daging kambing tersebut. Bila dia bakar je daging kambing tu, dia pun hidang pada Rasulullah. Datang dia bawa depan Rasulullah, disebut Muhammad, kami dengar Nabi akhir zaman ni minat makan daging kambing. Dia kata kami dengar Nabi akhir zaman ni suka makan daging kambing. Hari ni aku bawa daging yang special depan kamu ni, dan kamu makan daging. Kamu makan daging ni kalau betul kamu Nabi akhir zaman. Rasulullah ambil daging tu. Bila Rasulullah ambil daging tu, Rasulullah kunyah-kunyah. Bila Rasulullah kunyah je, dia pun bikah bangun terus. Tinggalkan Rasulullah. Bila tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah tengah-tengah kunyah tu, Rasulullah ludah balik. Ludah balik tu, Rasulullah sebut, tangkap wanita Yahudi tu. Rasulullah sebut, tangkap wanita Yahudi tu. Rasulullah sebut demikian, tangkap wanita Yahudi tu. Bila sahabat-sahabat tangkap saja, heret dia depan Rasulullah. Bila bawa depan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, multak dalam daging ni racun. Kamu letak dalam daging ni racun. Racun di dalam daging. Lalu wanita Yahudi sebut, tak ada. Siapa yang sebut aku letak racun di dalam ni? Kerana aku seorang yang buat. Aku seorang yang tahu. Tak ada orang lain yang tahu. Aku seorang yang buat ni. Siapa yang letak pada kamu, yang bagi tahu pada kamu ada racun di dalamnya? Rasulullah sebut, daging ni bagi tahu pada aku sebentar tadi. Waktu mana aku kunyah-kunyah, Rasulullah sebut, daging ni bagi tahu, jangan telan ya Rasulullah, kerana dalam ni ada racun ya Rasulullah. Daging ni bagi tahu. Ni mukjizat Rasulullah. Kita jangan harap daging cakap dengan kita, jangan tunggu pula daging cakap dengan kita. Kan lepas pada ni duk golek daging, bila nak cakap. Daging ni mukjizat Rasulullah. Daging bagi tahu Rasulullah, jangan telan ya Rasulullah, dalam aku ni ada racun ya Rasulullah. Sebut saja begitu, Rasulullah kata,
betul kamu tak racun di dalam dia? Wanita Yahudi kata, tak, aku tak letak racun di dalam ni. Lalu Rasulullah kata, kalau betul mu tak letak racun di dalam ni, mu ambil daging ni sekarang, mu telan sekarang, kata Rasulullah. Mu telan sekarang, suruh makan. Bila suruh makan tu, bila sebut begitu, wanita Yahudi tu angkat tangan terus. Muhammad, aku letak racun di dalamnya agar kamu mampus, wahai Muhammad. Yang mampu Muhammad, hidupmu menjadikan gangguan pada agama kami pula. Ini dendam Yahudi. Kalau kita baca lagi dalam sejarah, nak sebutnya kesan daripada yang ni lah, yang menyebabkan Rasulullah terbawa-bawa demam sampai Rasulullah wafat. Sebelum daripada itu Yahudi cuba bunuh lagi Rasulullah. Tak berjaya bunuh cara biasa. Bunuh Rasulullah, sihir Rasulullah. Sihir Rasulullah. Kita jangan ingat-ingat, jangan main-main. Jangan kita ingat kita ni, saya ni ustaz, saya ni baik, tak ada orang nak buat jahat pada saya. Jangan. Bila kita baik, orang jahat tak suka dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik. Yahudi sihir Rasulullah. Nak sihir Rasulullah macam mana? Dia upah seorang budak-budak pergi cari sikat rambut Rasulullah. Ambil sikat rambut Rasulullah, curi sikat rambut Rasulullah, ambil rambut Rasulullah tu, kemudian ambil diupah 5 dirham. Diupahnya dicuri sikat rambut Rasulullah. Ambil sikat rambut Rasulullah tu, dia patah sikat rambut Rasulullah. Dia patah sikat rambut Rasulullah tu, kemudian dia ambil rambut Rasulullah, kemudian diikat dengan tali, diikat dengan batu. Bila diikat dengan batu, dia baca mentera tertentu. Dia baca mentera tu, saya tak nak sebutlah, kan ramai pula hafal dia panggil. Nak sebutnya dia baca mentera tu, baca dia hembus pada batu tersebut. Kali yang pertama, simpulan yang pertama dihembus sampai lebih kurang 11 simpulan. Rambut Rasulullah diikat dengan batu, diikat dengan sikat rambut Rasulullah. Sikat patahan sikat rambut Rasulullah tu. Kemudian diikat. Bila diikat saja, diambil sebelah biji batu ni, dicampak dalam telaga di kawasan hujung kota Madinah, diambil batu besar, kemudian ditindan di atas batu-batu yang kecil tadi. Menyebabkan Rasulullah rasa sakit di belakang Rasulullah. Rasulullah rasa berat nak bangun. Hanya Rasulullah boleh bangun. Rasulullah rebah tidur je Rasulullah, tak boleh bangun. Bangun sakit. Dalam keadaan Rasulullah tak boleh bangun ni, dalam keadaan Rasulullah ni hanya boleh bangun untuk apa dia? Bangun untuk nak solat je. Siap solat, rebah balik Rasulullah. Bangun untuk solat je. Bangun untuk semayang, siap semayang, rebah balik. Sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malam Rasulullah mimpi macam bersama dengan isteri dia, tapi Rasulullah tak bersama. Mimpi. Malam-malam mimpi. Keluar air mani, tapi tak bersama pun. Nak sebutnya jahatnya sihir. Dia adalah tanda-tanda sihir. Kalau tuan-tuan kena tanda-tanda, rasa daripada rajin mayang jadi malas mayang. Dulu kita ni jaga solat, tapi sekarang ni jadi malas solat. Dia antara tanda-tanda sihir. Tapi kalau dulu memang malas dah, sekarang malas juga, tu bukan sihir, tu PA dia panggil. PA lain, sihir lain. Itu kena pandai beza. Jangan pula lepas pada ni pakak jawab. Orang tanya, kenapa tak semayang? Kena sihir dah ustaz. Jangan jawab demikian. Cuma nak sebut tanda-tanda sihir ni daripada orang yang jaga ibadah, kemudian dia jadi hilang nak jaga ibadah. Malam-malam dia mimpi pelik-pelik. Mimpi ular, mimpi jatuh tempat tinggi, dia mimpi kena kejar pada binatang-binatang buas. Dia mimpi yang pelik-pelik. Ini tanda-tanda kena sihir. Dia banyak lagi lah tanda-tanda tu. Siapa nak tahu tanda-tanda ni, kena bawa pisang 2 tandam, yang golek 2 ekor. Kita cerita kemudian. Cuma nak sebutnya Rasulullah ni, bila kena sihir tak boleh bangun. Rasulullah tak boleh bangun. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun, malaikat Mikail turun. Malaikat Jibril berada di hujung kepala Rasulullah, kemudian malaikat Mikail berada di hujung kaki Rasulullah. Bila berada di hujung kepala Rasulullah, berada di hujung kaki Rasulullah, lalu masing-masing dibaca ayat ru'yah. Bila baca je ayat ru'yah, ayat Quran ni, dia ada ayat-ayat yang dipanggil ayat ru'yah. Bila dibaca ayat ru'yah tersebut, baca je ayat tersebut, tiba-tiba malaikat Jibril, malaikat Mikail sebut terus. Malaikat Mikail sebut Rasulullah sudah disihir. Siapa yang sihir Rasulullah? Disebut terus
disihir Rasulullah oleh sekian yang sihir Rasulullah. Macam mana sihir Rasulullah? Disebut terus, disihir Rasulullah begini. Bila sebut saja Rasulullah kena sihir ni, Rasulullah dengar saja, Rasulullah pergi ke hujung, Rasulullah panggil sahabat, Rasulullah suruh pergi ke hujung, di hujung kota Madinah tu ada satu telaga. Rasulullah sebut, kamu terjun dalam telaga tersebut, bawah tu ada batu. Rasulullah sebut pada sahabat, 3 orang sahabat ni, ada batu, ambil batu yang besar tu, kamu tarik, angkat, kemudian ambil batu yang kecil tu, kamu bawa datang jumpa dengan aku. Sahabat-sahabat bawa mari, ada lebih kurang 11 biji batu depan Rasulullah. Rasulullah baca terus, qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah hembus, simpulan yang pertama Rasulullah putus, min syarri ma khalaq. Rasulullah hembus simpulan yang kedua, Rasulullah putus, sampai 5 ayat dalam surah Al-Falaq, 6 ayat dalam surah An-Nas. Barulah Rasulullah rasa lega jasad Rasulullah, baru Rasulullah lapang balik jasad Rasulullah. Rasulullah pun diajar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ajar terus Rasulullah, Muhammad, ajar pada umat kami, malam-malam bila nak tidur, ambil telapak tangan tu, rapat telapak tangan, kemudian baca 3 kul. Baca 3 kul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sapu seluruh tubuh badan dia 3 kali, katanya malaikat Jibril. 3 kali tiap-tiap malam. Sebelum tidur baca demikian. Kemudian sapu, raup seluruh tubuh badan ni. Bila kita raup seluruh tubuh badan kita ni, malam-malam nak tidur, Rasulullah kata, malaikat Jibril sebut, nescaya mereka tidak akan disentuh oleh sihir yang menyihir pada mereka pada malam tersebut. Ini cara demikian. Tiap-tiap malam tu kena buat 3 kul ni, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Jangan pula lepas pada ni angkat tangan 3 kul je. Nampak sangat malah dia panggil demikian. Jangan nampak, jangan kita baca tu, baca 3 kul ni, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas ni, baca tiap-tiap malam. 3 kul pun kita jadikan amalan dalam kehidupan, dipanggil demikian. Ni nak sebutnya pada diri kita. Ni kumpulan manusia yang nak menyambut kelahiran Rasulullah, tapi cuba bunuh Rasulullah. Jangan kita jadi Yahudi yang kedua, jangan. Cukuplah Yahudi dengan perangai dia, dan jangan jadi orang yang kedua yang nak sambut Rasulullah. Yang sambut Rasulullah yang besar, siapa dia? Yang disebut dengan Abu Lahab and the gang, dia panggil. Abu Lahab dengan pok-pok dia, Abu Lahab dengan pasukan dia. Ni kumpulan yang kedua. Abu Lahab, bila Suwaibah Aslamiyah bagi tahu pada dia, Suwaibah ni hamba yang bagi tahu pada Abu Lahab, Abu Lahab, kamu dapat anak saudara yang baru, nama dia Muhammad, cantik, bayi yang cantik, keluar sunat terus, sunat, disebut demikian. Sebut ni Abu Lahab, kamu dapat anak saudara yang baru. Sukanya Abu Lahab, termerdeka Suwaibah, merdeka kamu Suwaibah, kerana aku suka sangat ni, merdeka kamu wahai Suwaibah. Bila sebut saja begitu, nak sebutnya Suwaibah ni ambil, nak merdekakan Suwaibah ni susah, kerana hamba kulit putih, satu-satu hamba kulit putih, beli pula dengan harga yang mahal, sebanyak 38,000 dirham. 38,000 dirham dibeli Suwaibah Aslamiyah. Kemudian rajin pula, muda lagi, janda anak seorang, Suwaibah Aslamiyah. Sukanya dalam keadaan itu, oleh kerana suka lahir Nabi Muhammad, termerdeka Suwaibah. Dahlah merdeka Suwaibah, Suwaibah bawa mari jasad Rasulullah tu, tunjuk pada Abu Lahab. Abu Lahab ni suka sangat, ambil jasad Rasulullah ni, tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Sambil tawaf tu junjung jasad Rasulullah, sebut pada orang ramai, hadza ibni wa hadza fakhri, ni anak saya, ni kebanggaan saya. Sukanya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjung jasad Rasulullah. Kita ni kan, bila kita tawaf di Baitullah tu, angkat pegang buku je, jatuh berapa kali dah, pegang buku je. Ni junjung 7 kali, pusing. Sambil junjung tu sebut, hadza ibni, ni anak saya, tak sebut ini anak saudara saya, tak sebut, ni sebut anak saya. Wa hadza fakhri, ini kebanggaan saya. Sukanya dia, Abu Lahab ni suka sangat. Siap tawaf 7 kali, mari jumpa dengan Suwaibah, bagi tahu Suwaibah, aku suka lahir anak saudara baru ni, anak aku ni, suka dia. Dalam keadaan suka tu dia kata,
wahai Suwaibah, oleh kerana aku suka sangat hari ni, aku nak sembelih unta sebanyak 17 ekor unta hari ni. 17 ekor unta, panggil semua penduduk-penduduk Mekah ni, bagi daging-daging unta ni, bagi pada mereka, kerana sukanya aku menyambut kelahiran Rasulullah, menyambut kelahiran anak saudara aku ni Muhammad ni sendiri. Suka kita sambut maulud hari ni, berapa ekor unta kita hari ni. Kita ni kalau ada bihung pun satu rahmat. Nak sebutnya jauhnya beza kita dengan mereka sebut. Yang mereka sambut. Tapi bila Rasulullah jadi Nabi dan juga Rasul, istihar je jadi Nabi dan Rasul. Rasulullah sebut, jangan sembah lagi Lata, Uzza, Manna. Mulai daripada hari ni, Rasulullah kata, mari kita sembah pada Allah. Mari kita sembah Allah. Allah yang menjadikan kita. Bangun teguh Abu Lahab. Abu Lahab bangun tersebut lalu, tabballaka ya Muhammad, alihaza jama'tana ya Muhammad. Gimapuh wahai Muhammad, kerana ni kah kamu kumpulkan aku wahai Muhammad? Kamu kumpulkan kami kerana ni kah wahai Muhammad? Ambil batu terus nak baling Rasulullah. Bila nak baling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, dalam keadaan nak baling Rasulullah, Allah turunkan hijab samakan Rasulullah. Kemudian dalam masa yang sama Allah turunkan ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nak sebutnya turun ayat ni. Bila turun ayat ni, Rasulullah tahu terus, rupa-rupanya yang diajak ni, yang sambut dia ni, orang ni juga yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak sebut demikian. Manakala kita jadi orang yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambut Rasulullah ni lagu mana? Kita akan tanya, sambut maulid Rasulullah ni macam mana? Sebagaimana yang Rasulullah sebut. Rasulullah sebut apa dia? Tuba liman ra'ani wa yu'minu bi. Wa tuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Rasulullah kata, beruntunglah siapa-siapa yang tengok wajah aku kemudian dia beriman dengan aku. Kemudian Rasulullah sebut, watuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Beruntunglah dan beruntunglah. 3 kali Rasulullah sebut, siapa yang tak pernah melihat wajah aku kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa ni sini. Siapa yang tak tengok wajah Rasulullah? Kita ni tak ada zaman Rasulullah. Beruntung orang yang tengok Rasulullah. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Rasulullah yang tengok Rasulullah. Bukan sekadar tengok Rasulullah, tapi dia beriman dengan apa yang bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sungguh-sungguh, dia yakin sungguh Rasulullah bawa sesuatu benda yang lain daripada orang lain. Bawa apa dia? Bawa manusia untuk sampai ke dalam syurga Allah. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh macam mana nak dapat dalam syurga Allah? Kamu mesti beriman kepada Allah. Nak diajar sambut Rasulullah sampai kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sambut Rasulullah sungguh nak sambut Rasulullah. Selawat ni jap pagi rapat petang selawat. Siapa murid tak maya murid juga dia. Ada orang kita selawat daripada malam murid sampai tengah malam selawat. Subuh tinggal juga dia. Tinggal juga semaya. Nampak apa kamu sambut demikian? Sambut Rasulullah sampai beriman kepada Allah. Jangan sambut Rasulullah sampai kita tinggal Islam. Jangan. Sambut Islam ni, sambut Rasulullah sampai kita ikut yang dibawa oleh Rasulullah. Pelik orang kita kan, tahun ni negara kita istihar tokoh Maulidi Rasul lilam tai disebut. Pelik kita. Tokoh Maulidi Rasul apanya? Jadi kafir pula dia panggil. Negara kita ni, kerajaan ni pelik sungguh dia panggil. Kerajaan Malaysia baru ni lah. Jadi pelik. Tokoh Maulidi Rasul Tan Sri Lilam Tai. Dia jadi demikian. Orang ni beriman kepada Allah ke tidak? Nak sebutnya tokoh yang sebenarnya apa dia? Orang yang semakin sambut Rasulullah semakin beriman pada Allah. Ni baru betul. Orang kita dia boleh jadi tokoh Maulidi Rasul tu orang kafir. Orang kafir jadi tokoh Maulidi Rasul. Pelik, tak tahulah. Orang yang sokong dia lagi pelik daripada. Nak sebutnya gambaran marah ni setengah-setengah orang.
nak gambarkan pada kita. Ada orang kita ni dia boleh mikir demikian. Rasulullah sebut, orang yang betul-betul menyambut aku ni siapa dia? Yang menyambut aku ni orang yang benar-benar beriman pada Allah. Baru dia sambut aku. Contoh yang mudah siapa dia? Sayyidina Umar, Abu Bakar, Khadijah binti Khuwailid, ni Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yang lahir datang jauh, mari Salman Al-Farisi, mari daripada Iran, dalam keadaan nak tunjuk beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah cerita sahabat-sahabat bila kenal Rasulullah semakin mengukuh keyakinan dengan Islam. Ni baru hebat sambut Maulidin Nabi. Siapa? Buat contoh yang mudah, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni kan, waktu mana Rasulullah wafat, Rasulullah tahu saja wafat, Bilal berhenti azan, tak nak azan. Anak abang lah. Bilal ni buku kain, simpan kain, buku-buku barang ni pindah terus. Dia duduk di Syria. Ambil barang-barang, duduk di Syria, jauh daripada kota Madinah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak sempat tanya khabar dia. Zaman Sayyidina Umar tanya khabar. Lepas perang, Sayyidina Umar tanya khabar. Bilal ni ada lagi ke tidak? Katanya sahabat-sahabat ada. Mana Bilal? Bilal berada di Syria, ya Amirul Mukminin. Umar kata, lama kita tak jumpa dengan Bilal. Boleh tak siapa-siapa yang pergi bawa Bilal, ambil Bilal, mau bagi semula ke Madinah? Lama dah kita tak dengar Bilal bin Rabah, tak jumpa khabar Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni sahabat-sahabat pergi ambil Bilal, mari semula sampai Madinah. Bila sampai di Madinah, betul-betul waktu Zuhur, Sayyidina Umar pun dah berjumpa dengan Bilal ni, sebut terus pada Bilal, Zuhur dah Bilal, azan Bilal, lama dah kita tak dengar suara kamu mengalunkan azan. Bilal jawab terus, tak nak dia. Bilal sebut, aku tak nak azan. Lalu sahabat-sahabat tanya pada Bilal, Umar tanya, kenapa tak nak azan? Aku Amirul Mukminin arahkan kamu supaya kamu azan. Kamu azan Bilal. Bilal jawab, aku Bilal zaman Rasulullah, aku bukan Bilal zaman kamu. Nak sebutnya sembunyi perasaan, rasa kasih cinta pada Rasulullah tu, rasa tak nak bagi tahu. Kak sayang sungguh. Aku Bilal zaman Rasulullah, bukan aku Bilal zaman kamu. Bila sebut saja begitu, Sayyidina Umar diam. Kebetulan mari Hasan dan Husain. Hasan dan Husain tu mari tengok Bilal bin Rabah. Jumpa Bilal bin Rabah, sebut terus pada Bilal bin Rabah, ya wahai pak cik, lama dah tak dengar pak cik azan. Azan pak cik, betulan dah masuk dah nak dengar suara pak cik azan. Bilal jawab, demi Allah, kalau tidak kerana cucu Rasulullah yang mengarahkan aku azan, aku tidak akan azan. Tapi oleh kerana cucu Rasulullah yang suruhkan aku azan, aku azanlah hari ni, kata Bilal. Bilal naik azan, naik nara tu. Bila naik nara saja, Bilal sebut Allahu Akbar, terdiam kota Madinah. Senyap tu kota Madinah. Bila sebut Allahu Akbar kali yang kedua, bercucuran air mata sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat mula menangis, mula mengalir mata, masing-masing saling pandang memandang di antara satu sama lain. Sebut, Rasulullah ada lagi ke? Dengar suara ni macam hidup zaman Rasulullah kembali kita. Hidup ni teringat balik zaman Rasulullah. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, bila mula menitik air mata, mula mengalir mata. Bila Bilal sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terduduk Bilal, menangis tersesak. Sahabat-sahabat naik pujuk Bilal, kenapa dengan kamu Bilal? Kamu diam lepas pada kamu sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bilal jawab, bila aku sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tadi, aku ternampak Rasulullah sedang jalan-jalan untuk mari solat bersama dengan kita hari ni. Aku rindukan Rasulullah. Rindu Rasulullah ni sampai menitik air mata, nangis tersesak. Semayang Zuhur hari tu menjadi ramai. Kerana apa dia? Kerana masing-masing mula menjadi kerinduan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak kita ni ada tak? Bila kita teringat Rasulullah sampai menitik air mata kita. Kita ni teringat ke lembu terlepas menitik air mata ada. Kita ni teringat ke anak-anak tak balik menitik air mata ada. Nitih mata kerana teringat Rasulullah ada dalam hidup kita. Ini dipanggil teringat Rasulullah
sampai kita ni nak ikut apa benda yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu alim ulama sebut, kalau kita nak jadi gitu lagu mana? Kita tanya balik, nak suruh lagu mana? Kita nak suruh jadi gitu, Ustaz. Biar kita ni boleh rasa sebagaimana dirasai oleh sahabat-sahabat itu sendiri. Lalu alim ulama jawab, ada lebih kurang 6 cara nak suruh kita jadi gitu pada diri kita ni sendiri. Yang pertama, tolong banyakkan pada diri kita ni berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut ni jangan terlepas daripada selawat. Bibir kita ni selawat sama. Berapa kali sehari kena selawat? 1000 kali sehari. Jangan terlepas selawat. Sambut maulud, biar kita ni sentiasa mulut kita ni sebut sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Selawat sepanjang masa. Selawat ni satu-satu amalan yang dibuat oleh Allah, yang tak dibuat oleh Allah amalan atas dunia kecuali selawat yang Allah turut serta berselawat. Allah bila dia suruh kita semayang, Allah tak sebut dia semayang. Allah bila dia suruh kita puasa, dia tak sebut dia puasa. Allah bila dia suruh kita buat haji, Allah tak sebut dia buat haji. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah sebut aku dan malaikat aku berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ni amalan yang dibuat sama oleh Allah. Allah dia tak buat amalan, dia suruh kita buat, dia tak layak dia buat. Dia tak bagi tahu dia buat. Kecuali amalan selawat. Selawat Allah sebut aku, innallah, aku Allah, wa malaikatuhu, dan juga seluruh malaikat-malaikat yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat ke atas nabi kami. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat sebanyak mungkin dalam hidup kamu, sebenar-benar selawat kamu dalam hidup kamu tersebut. Ini yang pertama. Yang pertama, selawat jangan berhenti. Yang kedua, tolong belajar sunnah Rasulullah, belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena mari dengar kuliah. Mari duduk belajar. Belajar Rasulullah daripada sejak Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat. Kena belajar sejarah Rasulullah. Jangan belajar sejarah hang tuah je, jangan. Jangan belajar sejarah-sejarah orang yang lain je, jangan. Sejarah-sejarah orang manusia, sejarah Malaysia kita boleh belajar. Sejarah Taiwan kita boleh belajar. Sejarah negara-negara lain kita boleh belajar. Sejarah hidup Rasulullah kena belajar. Siapa yang tak belajar sejarah Rasulullah, dia tak kenal Rasulullah. Bila dia tak kenal Rasulullah, maka perasaan dia nak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah payah dalam hidup dia. Baca sejarah Rasulullah, belajar sejarah Rasulullah dengan alim ulama. Kena belajar dalam hidup kita. Masjid-masjid ni kena mari. Jangan kita mari bila kita tak nyawa dah baru nak mari. Waktu mana kita hidup nyawa tak mari masjid. Bila tak menyawa, orang nak ke bumi jenazah kita dah, baru sapa jenazah kita. Jangan. Hidup kita ni biar kita sentiasa ni selawat dan dijaga Rasulullah dengan sejarah dia. Yang tiga, hidupkan sunnah Rasulullah. Alim ulama sebut, hidup balik sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni kena ada pada diri kita. Sunnah apa dia? Sunnah pada jasad. Jasad kita ni, lagi kita tua, lagi berebut sah yang pertama. Itu sunnah yang baik. Sunnah yang baik. Lagi tua, lagi kita nampak tanda-tanda ahli syurga pada kita. Pakai baju warna ahli syurga. Ahli syurga dia ada tanda-tanda dia. Bila kita dah tua-tua ni, cakap cara sunnah. Makan cara sunnah. Hidup cara sunnah, cara Rasulullah. Pakai baju-baju yang menunjukkan kita ni orang-orang yang semakin dekat dengan Allah. Jangan pakai warna-warna yang menyebabkan kita ni semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara demikian. Biar tu badan kita ni biar nampak sunnah Rasulullah. Jasad ni Rasulullah bersugi tiap-tiap hari. Rasulullah bersugi. Di antara amalan yang kerap yang Rasulullah buat ialah bersugi. Ayah-ayah, ibu-ibu, waktu mana kalian semakin berusia, semakin kuat bersugi. Sugi kena kuat. Kalau tak nak bersugi, beruh gigi.
Kena berguru gigi. Ni sunnah yang kena jaga. Orang kita dah lagi tua lagi malah. Kita lagi tua lagi malah kita. Biarlah Ustaz, tua tak ada siapa dah nak tengok muka saya senyum dia. Tak ada dah orang nak tengok. Dah. Semakin kita bersugi, semakin cerah akal kita. Semakin cerah akal kita, semakin payah kita jadi orang yang nyanyuk. Makin payah kita jadi nyanyuk. Antara cara demikian. Semakin kita berusia, semakin pakai minyak atar. Minyak atar ni wangi tu badan kita. Biar orang peluk dengan kita, orang salam dengan kita, orang cium tangan kita ni, bau ahli syurga je pada kita. Ini biar kena jadi demikian. Sunnah Rasulullah demikian. Sunnah pada jasad. Sunnah yang kedua, sunnah dalam keluarga. Sunnah dalam keluarga apa dia? Rasulullah dia jaga keluarga. Hubungan kekeluargaan yang Rasulullah jaga. Sambung silaturahim. Semakin kita berusia, pergi ziarah anak menantu kita. Ziarah anak-anak saudara kita. Ziarah mereka. Kerap di kalangan kita ni ziarah. Ziarah, kejap-kejap ziarah. Ziarah di kalangan mereka. Jangan tunggu mereka ziarah je. Tapi kita pergi ziarah mereka semua. Kita pula lagi tua ni, lagi penat Ustaz nak ziarah dia tu. Kita jadi demikian. Tak. Dalam Islam dia kata, jaga hubungan kekeluargaan. Bila kita makan, jangan makan seorang-seorang. Makan dalam tangan yang banyak. Rasulullah sebut. Ni sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah Rasulullah. Makan dengan tangan yang banyak. Rasulullah, bila Rasulullah nak makan, Rasulullah suap ke mulut anak menantu dia seorang-seorang. Suap seorang-seorang. Bila Rasulullah suap je, habis dia suap anak menantu dia seorang-seorang, barulah Rasulullah memulakan makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak menantu pun teringat nak balik ni. Lama dah tak makan, disuap oleh mak kita, disuap oleh ayah kita. Rindu saat-saat dalam hidup mereka tersebut. Bila kita suap anak-anak kita, bila dia kecil dulu, lah ni suap tak? Tak dah, makan diri Ustaz, muka dia pandai dah dia. Kita jadi demikian. Dah, dalam hidup kita Rasulullah suap. Suap tu sekali seorang je, bukan suap tiap-tiap kali, jenuh dia pula. Tak termakan pula. Rasulullah pernah makan makanan, Rasulullah ambil makanan, Rasulullah kunyah makanan. Rasulullah panggil Aisyah, "Ta'ali Aisyah." Aisyah pun mari dekat dengan Rasulullah. Mari dekat sikit Aisyah. Rasulullah sebut. Lalu Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iftah famik." Buka bibir kamu Aisyah. Aisyah pun buka bibir dia. Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba try buat tengah hari ni. Balik mentah lagi, balik ke rumah, panggil orang rumah, mari dekat sikit. Abang baru belajar sunnah Rasulullah. Lama dah tak makan ni. Mesti orang rumah angkat tangan dua-dua belah. Tak selera bang. Tak selera. Dah lah gigi tak gosok dia sebut. Lepas tu isap rokok pula tu. Nak lagu mana dalam hidup? Bila kitanya nak jadi demikian, Rasulullah boleh sampai tahap demikian. Nak gambarkan tentang bagaimana sunnah Rasulullah. Ni sumber kekuatan dalam kekeluargaan. Hidupkan sunnah Rasulullah dalam berkeluarga. Hidup sunnah Rasulullah berkeluarga apa dia? Semayang berjemaah di masjid. Ni sunnah Rasulullah. Semayang berjemaah ni bukan dekat rumah, tapi dekat masjid. Itu cara demikian. Kecuali bila kita musafir, bila kita dalam keadaan yang disebut dengan dalam musyaqqah dan sebagainya, hujan lebat dan sebagainya, itu lain. Tapi Rasulullah tak pernah semayang berjemaah di rumah. Rasulullah semayang berjemaah di masjid. Orang-orang yang pakar-pakar psikologi ni diajar, kalau nak suruh kita ni, kalau kita nak suruh keluarga kita bahagia, suami jadi tok imam. Kemudian lepas pada tersebut, isteri jadi makmum, anak jadi yang dinamakan dengan apa dia, tok bilang. Mereka sebut demikian. Ni akan membahagiakan keluarga. Kita kata mengaru. Rasulullah tak pernah pun buat demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar semayang jemaah di masjid. Semayang jemaah di masjid. Bila nak berjemaah, suami bawa anak-anak, bawa anak lelaki. Kemudian orang perempuan yang mari, kalau tak bawa fitnah, mari ke masjid. Semayang berjemaah di masjid. Membawa kebaikan dalam kekeluargaan kita. Sunnah Rasulullah dalam negara. Rasulullah bila memerintah, Rasulullah ada cara. Macam mana Rasulullah dengan masyarakat Islam, dan macam mana Rasulullah dengan masyarakat yang bukan Islam. 3, nak hidupkan kekuatan ini. Yang keempat, alim ulama sebut, duduk dengan para alim ulama.
Siapa-siapa yang nak suruh rasa kasih dan sayang pada Rasulullah ni semakin bertambah dan kita semakin beriman pada Allah, ziarah alim ulama. Pergi ziarah alim ulama. Dalam hidup kita, dalam hidup kita ni, setiap kita ni kena ada orang alim yang kita tumpang ilmu daripada dia. Di Terengganu ni ramai sangatlah orang-orang alim di kalangan kita ni. Ziarah orang ni sekian. Ada masa ziarah orang-orang alim ni, biar kita ni bila kita ziarah orang alim, kita tumpang ilmu dengan dia. Kita sebut, saya tumpang ilmu dengan ustaz. Kalau saya mati, saya nak sebut nama ustaz depan malaikat Munkar dan Nakir nanti, kerana saya tumpang ilmu daripada kalian. Tumpang. Di Terengganu ni Allah bagi orang-orang alim ramai sangat di kalangan kita. Jangan jauh diri kita daripada mereka tersebut. Cari orang alim, kita tahu, belajar tafsir dengan orang ni, belajar fiqh dengan orang ni, belajar hadis dengan orang ni. Kenapa? Kerana Rasulullah tinggalkan kita warasatul anbiya dalam hidup, pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Al ulama. Ulama ni pewaris Nabi dalam hidup. Yang kelima apa dia? Tolong tanggalkan dunia untuk kita mengubah diri kita ke akhirat Allah. Tanggalkan dunia sikit demi sikit. Siapa yang nak ikut Rasulullah, dia kena belajar untuk dia buang dunia sikit demi sedikit. Buang dunia ni, macam mana nak buang dunia dalam hidup kita ni? Rasulullah diajar, dunia ni bukan tempat kejaran. Dunia yang kena kejar akhirat. Jangan siapa di kalangan kita rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, bila masuk kubur masuk neraka terus kita. Tak ada manfaat langsung dalam hidup. Rasulullah ajar, cara Rasulullah kata, tanggalkan dunia. Macam mana tanggalkan dunia? Alihkan segala harta benda dunia ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum sempat kita sampai ke akhirat. Sekarang ni kita berada atas dunia lagi. Segala benda, harta benda kita atas dunia ni, sebelum kita mati, alih terus ke akhirat Allah. Alih terus. Alih ni macam mana cara alih? Antaranya kita ambil duit kita pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat umrah, buat haji. Ni dipanggil alih kepada akhirat Allah. Antaranya ni, anda dengar masjid ni nak pada kapet baru. Ni peluang ni. Peluang pada kita ni, bila kapet nak buat kapet baru ni, nak pada tempat yang baru ni, pada kita ni, kita ambil harta benda kita, bagi terus pada masjid. Walaupun kita bagi, kita kena ingat, kita bukan bagi pada orang, kita bagi pada diri kita sendiri. Kita sedang memberi pada diri kita sendiri. Benda yang kita bagi ni, bila kita bagi, di akhirat nanti kita jumpa balik. Benda yang kita simpan, yang ni kita tak jumpa. Jangan ada di kalangan kita sibuk simpan, tahu-tahu dia mati, masuk kubur. Tak sempat nak alih daripada harta dunia kepada harta akhirat dalam hidup. Yang ni bahaya dalam hidup seorang. Dalam hidup kita ni, kita kena ingat betul-betul. Bila kita hidup atas dunia ni, jangan kita terperangkap dengan dunia. Sibuk cari. Bila kita cari, mati kita. Masuk dalam kubur, tinggal barang kita di dunia. Tak sempat nak alih ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita mati, saat mana kita mati, harta-harta kita dah teralih di akhirat. Bangun-bangun, kita jumpa balik di akhirat. Jumpa balik rumah kita, jumpa balik kereta kita, jumpa balik barang kemas kita, jumpa balik segala benda yang kita ada atas dunia, jumpa balik di akhirat. Macam mana nak jumpa balik di akhirat? Infak, sedekah, ziarah Rasulullah, segala benda tersebut kita telah mengalihkan untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Biar cerdik dalam hidup ni. Hidup ni jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang yang menyesal dalam kubur yang tak habis-habis. Rasulullah ajar terus, kalau betul kamu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mesti alihkan dunia, tanggal dunia. Pecah dunia ni sikit demi sedikit daripada jasad kita ni. Untuk apa dia? Bila kita tanggalkan dunia, kita dah mula mencari akhirat. Di saat mana kita mencari akhirat, di saat itulah kita akan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak cari akhirat dalam hidup kita, tak jumpa Rasulullah. Tak jumpa dengan Rasulullah. Nak jumpa dengan Rasulullah, nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanggal sedikit demi sedikit. Dunia ni kita tanggal sedikit demi sedikit pada tubuh badan kita. Bila tanggal tu maksud apa dia? Kita sedekah, kita infak, kita guna untuk pergi buat umrah, kita guna untuk pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Bila kita gunakan demikian,
Sampai-sampai kita ke akhirat, kita dah jumpa balik segala apa yang telah kita bawa di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai dah orang kita ni yang hidup dia, orang Melayu kita ni pandai cari harta benda, tapi tak pandai nak manage harta benda. Tak pandai nak urus. Cari harta banyak. Bila mati, duit berjuta-juta dalam bank. Duit beratus ribu dalam bank. Tapi bila dia masuk dalam kubur, dia kena tanya terhadap harta benda ni. Dia tak cerdik. Tak cerdik dalam hidup. Rasulullah ajar, kalau kamu nak berjumpa dengan aku, kamu tinggalkan dunia. Kalau kamu tak belajar tinggalkan dunia, kamu tak berjumpa dengan aku. Di akhirat nanti tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh kita dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mula tanggal sedikit demi sedikit. Ni orang kita dah simpan harta. Simpan, orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk hari tua ustaz. Orang tanya pada dia, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua ustaz. Baru nak tua. Dah dia simpan, pencen je dia, balik kampung. Balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana dia tua? Dah tua dah, baru nak buat rumah besar. Dah dia dah besar je rumah, siap je rumah besar. Nak masuk rumah baru, beli kereta baru. Kereta besar juga. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula ni. Nak masuk rumah baru ni, masuk seminggu je meninggal dunia terus dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis je dah, nikah dengan suami baru pula. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru dia. Raung kawasan kubur kita. Raung kawasan kubur kita, kita pun tengok dalam kubur. Macam-macam je kereta ni kita semua. Dia lalu saja tak apa juga, dia hon tu sakit hati. Bila dia hon tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Kita mula menyesal dalam hidup. Bila kita hidup atas dunia ni, biar jadi cerdik. Cerdik kita apa dia? Bila kita boleh sambut Rasulullah, sampai bila kita bangun di akhirat, Rasulullah panggil nama kita. Tu cerdik dalam hidup. Ni baru sambut Maulidin Nabi. Sambut Maulidin Nabi ni bukan hanya kita selawat begitu saja tidak. Tetapi mesti ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam hidup Rasulullah, perjuangan Rasulullah, bawa Islam dalam hidup kita ni sampai kita menghadap depan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai dan mati kecuali mati dalam keadaan benar-benar kamu Islam di saat mana kamu menghadap depan Allah. Jangan teragak-agak dengan Islam. Jangan. Barulah kita benar-benar dalam keadaan kita menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Saya rasa cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang lain pula. Kerana tuan-tuan, hari ini tuan-tuan ada apa ni, kita nak lancar wakaf kapek masjid ni insya-Allah. Dan sebagaimana kita sebut tadi lah, mudah-mudahan kita bila kita lancarkan wakaf kapek ni, berebut di kalangan kita ni untuk kita sama-sama ambil peluang. Kalau kita ada tikar rumah kita boleh beli tikar kita, kapek rumah kita, tilam rumah kita yang harga sampai beribu-ribu. Beli katil kita tu, tilam katil kita tu sampai 2-3 ribu kita beli demikian. Kain simuk kita, aircon kita dan sebagainya. Kenapa kita tak boleh beli untuk kita di akhirat nanti? Bila kita boleh wakaf untuk bahagian masjid ni, kita beli untuk kita di akhirat nanti. Bangun di akhirat nanti, kita berjumpa balik dan amalan yang kita buat di dunia ni sendiri. Tak percaya, cuba try mati. Tak percaya, cuba try mati, boleh tengok siapa ke tak siapa balik amalan yang kita buat ni dalam hidup kita ni sendiri, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya diminta supaya lancarkan, kejap lagi kita akan lancarkan gimmick pelancaran wakaf ni sendiri, wakaf untuk masjid ni sendiri. Dan sebelum kita serah balik pada pengurusi ni, suka saya sebut belakang nanti tuan-tuan, sayanya sendirinya telah diwakafkan, diberi wakaf tanah di Kuala Telemung, jalan masuk Kuala Telemung tersebut. Seorang hamba Allah telah wakafkan tanah seluas lebih kurang 9 ekar tanah, dan dia nak suruh saya bangunkan sekolah tahfiz dan tempat tersebut. Dan sayanya telah mulakan dah untuk ratakan tanah nak buat masjid di kawasan tersebut. Kejap lagi ada pamphlet yang ada ni, parahankan pakar-pakar ambil nanti. Ada masa pergi ke bank, diri depan bank CIMB tu, semayang sunat istikharah dulu senang kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Kita mulakanlah untuk kawasan tersebut, kita cadang nak buat masjid lah.
masjid yang kita minta arkitek pakar-pakar di kalangan kita ni untuk sama-sama bina kawasan tanah yang diberi wakaf tadi, untuk sama-sama nak bangunkan kawasan itu untuk buat sekolah tahfiz insya-Allah. Ada pamphlet tu yang tersebar tu, rohani sekalian tolong agih-agihkan di kalangan kita ya. Kemudian tolong panjang-panjangkan. Saya nak dah sekarang ni siapa yang nak pakat wakaf, kita nak buat masjid dulu di tengah-tengah di kawasan tanah tersebut untuk dijadikan tempat yang sesuai untuk di kalangan kitanya. Lepas tu kita bangunkan asrama untuk anak-anak sekolah kita menghafal Quran ini sendiri. Sebelum ni saya telah bangunkan di Pahang, saya bangunkan juga di Kelantan, saya bangunkan di Pulau Langkawi, saya bangunkan juga di Shah Alam. Semua ni projek-projek yang kita ambil daripada dana-dana infak dan juga wakaf. Dan alhamdulillah orang Terengganu ni ada seorang hamba Allah tu telah wakaf 9 ekar tanah tersebut untuk dijadikan tempat sekolah ni sendiri. Tuan-tuan ambil peluang untuk pakak-pakak kita bangun pula lah insya-Allah. Di selatan Thailand anda bangunkan juga sekolah yang disebut sekolah tahfiz. Bila kita pergi tengok anak-anak yatim piatu ditembak mati tu, mak ayah dia tersebut, saya bangunkan. Asal pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar yang menghafal Quran. Kemudian saya bangunkan mereka ni, macam mana cara nak bangun mereka sebut, saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka bangun tahajud malam-malam, doa pada Allah. Dan madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minumlah air madu. Rasulullah pun pesan, siapa-siapa yang nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Ambil madu tu kacau dengan air, kemudian letak dalam peti ais. Ya, sejuk je, minum air madu tu. Rasulullah sebut demikian. Kita akan rasa nikmat macam air dalam syurga Allah di dunia ini lagi. Rasulullah sebut demikian. Saya adalah madu kat belakang tersebut. Di samping ada kitab yang saya karang, kitab persiapan sebelum kematian yang terbaru, dan sebulan yang sudah saya keluarkan lagi kitab fal yafrahu, maka bergembiralah kami menjadi orang mukmin. Kemudian satu lagi kitab saya karang, kitab ud'uni, doalah kamu padaku. Ni kitab ni kumpulan doa-doa daripada Al-Quran Karim yang Allah ajar pada kita macam mana nak doa pada dia. Doa apa dia? Dalam surah ni, setiap surah yang panjang-panjang tu ada ayat-ayat doa. Ayat-ayat doa tu saya keluar, saya sebut ni doa apa dia, ni doa untuk apa dia. Mudah-mudahan kita dapat manfaat lah pada kita. Dan tuan-tuan pakak-pakak ambil pamphlet nanti, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita dalam kita membangunkan yang disebut dengan masyarakat kita ni sendiri insya-Allah. Di samping kat belakang tu ada satu lagi orang Melayu kita ni datang jumpa dengan anak ni, duk mengadu, ustaz belakang sakit, malam-malam dia sebut mimpi air banyak, kemudian dalam keadaan yang mimpi, dia kata mimpi rumah, mimpi nyusu bayi. Kemudian benda apa ni ustaz? Anak kata ni gangguan saka. Orang Melayu kita ni ramai kena gangguan saka. Malam-malam gigi bunyi, kak gigi, tidur bunyi gigi. Ni gangguan saka. Siapa yang kena gangguan saka dia bermasalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka tak masalah langsung. Gangguan pusaka tu senyum-senyum je. Tapi gangguan saka ni ramai kena masalah. Saya ambil minyak zaitun, saya capur dengan habbatus sauda, saya baca ayat-ayat Quran buat dalam bentuk kering. Saya suruh jemaah-jemaah malam-malam nak tidur gosok di belakang. Gosok sikit-sikit di belakang. Kemudian gosok di sendi-sendi ni. Sendi-sendi kita ni, insya-Allah mudah-mudahan lama-lama dia akan keluar sikit demi sedikit dari tubuh badan ini sendiri. Gangguan saka ni kuat orang kita ni. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada keadaan yang demikian. Terima kasih di atas jemputan ini. Terima kasih di atas kesempatan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.